Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. So, saya kongsikan kepada anda video pertama untuk janji saya nak ajar kepada anda. Okey, untuk bulan ni berkenaan dengan support, resistant dan juga scan counter. So, saya set ataupun hadkan kepada 10 minit satu video. Okey, ini adalah video pertama, fasa pertama dan akan ada sambungan lagi. Okey, so secara natural ataupun basic saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, asas-asas apa itu yang dikatakan sebagai support and resistance. Saya cuba cepatkan lah. Okey, support resistance ni nampak macam leceh lah. Support resistance ni nampak macam leceh saja, tapi sebenarnya penggunaan dia sangat-sangat banyak. Okey, sangat-sangat penting di dalam technical analysis. Okey, so basicnya saya tunjuk kepada anda dalam bentuk pen punya lukisan. Okey, secara normalnya kita ada lebih kurang 3 jenis lah. 3 jenis pattern. Ada pattern yang menaik macam ni. Okey, pattern yang menurun dan juga pattern yang mendatar lah. Okey, so untuk pengetahuan, pada yang baru pun just play saja video ni sebab ada sambungan nanti. So anda kena play daripada mula. Okey, so saya marking kepada anda. Okey, apa itu resistant terlebih dahulu. Okey, resistant ni adalah di mana puncaknya. Dekat sini kita panggil resistant, sini resistant. Okey, walaupun counter tu sedang menurun, dia still ada puncak. Maknanya dia naik kemudian dia turun. Itu kita panggil sebagai resistant. Resistant yang terhasil. Sama juga kalau counter turun ataupun sideways, yang atas ini dia pernah naik kemudian dia turun. Okey, kita anggap itu sebagai satu resistant. Okey, di sini resistant. Okey, itu adalah resistant. Resistant dalam bahasa Inggerisnya ataupun dalam bahasa kemahiran hidup, resistant ni adalah rintangan ataupun halangan. Okey, penghalang. Maknanya resistant itu dia adalah satu level di mana disifatkan sebagai satu penghadang untuk harga itu naik kalau dalam saham. Kita buat study lebih kurang macam simple-simple saja, tapi nak bagi lekat ataupun nak bagi terima ilmu tu. Okey, itu adalah resistant. Kemudian saya terangkan terus support. Support pula sesuatu counter ataupun graf, kalau kita tengok dia turun kemudian dia membuat lantunan balik. Di sini terhasil satu support. Okey, di sini support. Okey, support. Sama juga kalau sideways punya counter ni support nah. Okey, yang ni silap tadi, dia jadi warna merah. Okey. So support ni kalau ikutkan bahasa Inggerisnya, support ni dia menyokong lah, sokongan. Okey, so support. Kalau kita tengok sesuatu harga itu, support sangat penting untuk nak tahu counter tu nak turun ataupun nak stay di situ. Okey, so dalam bentuk graf macam ni nampak mudah lah. Okey, nampak mudah. Kita convert ke chart Nexus ataupun dalam graf. Okey. So kalau anda macam susah nak tengok dekat sini, saya bagi beberapa tips kepada anda. Okey, saya menggunakan platform Chart Nexus. Sebab apa? Sebab semua orang boleh guna. Ini adalah software yang percuma. Okey, so kalau anda susah nak tengok macam ni, so kat mana resistance, kat mana support. So ada beberapa cara yang mudah. Yang pertama sekali dia ada dua cara. Yang pertama anda boleh tukar kepada line chart. So dia nampak nampak ada muncul-muncul sikit penjuru-penjuru ataupun pucuk. So lebih jelas dekat bawah ni lah. So tekan anak panah kecil ni pergi kat line chart. Tapi line chart ni tak best lah. Kalau saya tengok based on candle lagi lebih menarik lah. Tapi lama kelamaan dia akan cekap lah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dekat chart Nexus ni pun dia ada bagi support dengan resistor ni dengan hanya klik sahaja. Maknanya kita klik dekat sini dia dah bagi siap-siap support dekat mana, resistance dekat mana. Okay, so kita tengok based on harga yang terkini, iaitu harga sekarang ni dia tak bagi resistance dah sebab dia kata resistance breakout dah. Dia dah bagi resistance breakout. Ini last candle adalah candle semalam lah. Dia chart Nexus ni dia kena tunggu tutup dulu market petang pukul 6 baru dia akan update. Okey. So untuk counter ni dia tak ada resistance. Dia tak ada resistance, tapi ada sebenarnya. Tapi kalau kita klik dekat sini dia tak ada resistance, dia cuma bagi support 1, support 2, tapi tak berapa tepat. Benda yang kita klik ni tak berapa tepat. Itu kelemahan dia. Kelemahan dia ada dua kelemahan. Yang pertama, walaupun kita klik dia bagi tapi dia tak berapa tepat. Kita tengok counter lain macam IFCA. Okey. Kita klik
Okay, dia bagi nampak. Sekarang harga dekat sini. Semalam harga 435. So next resistance adalah 460. Lagi resistance adalah dekat sini. So dia tak berapa nak tepat. Kalau saya manualnya, saya akan ambil atas lagi dah. Okay, itu keburukan yang pertama. Sama juga support. Okay, dekat sangat support ni. Dia tak berapa tepat. Keburukan yang kedua, kita ambil counter KRC. Okay, bukan counter diburuk. Tapi keburukan dia hanya boleh tekan 2 kali sahaja. So kalau nak tekan lagi so kena langgan lah. So kena bayar sebulan RM12. Sebulan Singapura dolar 12.5. Okey. Tapi saya bagi tahu lah, benda ni dia tak tepat. So bila tak tepat, saya pun tak guna. Okey. So dia ada dua cara macam saya kata tadi. Yang pertama, anda boleh guna line chart. So nampaklah dekat sini. So kita boleh ni anda sambil-sambil tengok apa yang saya buat. Maknanya contoh saya guna yang ini. Ini adalah tujuan untuk highlight. Okey. So ini adalah untuk padam semua. Okey, saya ambil highlight balik. Okey, maknanya ini resistant, ini resistant, ini resistant, ini resistant, ini resistant. So kita boleh ubah balik kepada candlestick. So nampak resistant tu berada di mana. Cuma tak apa nak menarik lah. Saya akan ajak anda lebih detail lagi. Cuma saya nak bagi tahu dekat sini. Okey, betapa pentingnya support dengan resistant ni. Okey, anda tengok saya bagi beberapa contoh. Ini live saya tak ada buat sebarang study apa pun. Okey, saya bagi anda satu contoh counter SOX. Okey, dua contoh lah. Satu counter yang turun, satu counter yang naik. Okey. Okey Dulu harganya dulunya kita tengok dulu harganya dekat sini. Okey. So ini adalah support. Dia dah naik, ini resistant, turun, ini adalah support. Okey, ini juga sebenarnya adalah support. Tak apa, slow-slow. Memang tak akan dapat teruslah benda ni. So saya nak bagi tahu kata kalau counter ni dia cross sahaja support, dia akan turun. So kita tengok So dia dah cross support, tak apa lagi. Dia ada lagi satu support. Nampak? So dia turun pada tu, dia agak bahayalah counter macam ni, nampak? So dia jadi tu. Okey, itu situasi yang turun. Okey, kita tengok resistant pula. Contohnya macam JHM, banyak sebab yang break resistant ni saya banyak counter. Yang break support ni saya tak apa banyak sangat. Okey. So, kita tengok daripada benda yang tak berlaku lagi lah. Okey, contoh macam ni kita ambil sebagai satu resistant di mana ini adalah resistannya. Okey, di situ adalah resistannya. Okey, makna penghalang dia nak naik. Okey, dia nak naik kemudian dia turun. Kalau dia jaya naik lepas pada tu, anda boleh tengok sendiri apa yang akan berlaku. Nampak dia dah naik. Okey. So dia sentiasa mencipta new resistance, new resistance, new resistance. Saya tak jangka counter ni sehingga RM4. Kita duk main hari tu waktu sen-sen saja. Sekarang dah RM4 lebih lagi daripada NYG yang saya beli. So ini semua tak dijangka lah. Okey, so macam counter NYG pun dia sentiasa mencipta resistor. So apa yang saya nak kongsikan kepada anda, counter yang naik melebihi resistor ini, yang naik dan close di atas resistor ini adalah satu counter yang bagus lah. Counter yang sentiasa naik, ini adalah satu counter yang bagus yang orang takut nak beli. Contohnya saya bagi dekat sini KGB, benda yang belum berlaku. Dan benda ni tak confirm lah berlaku. Kalau confirm, syok lah. Okey, so anda tengok dekat sini tak ada lagi dah yang tinggi melainkan di sini ni, sebelum ini. Sebelum ni inilah yang paling tinggi. Kemudian dia dah berjaya naik di atas tu. So sangat-sangat cantik counter ni. Sekarang ni orang sangat takut nak buat pembelian sebab apa? Sebab harga dah tinggi, harga dekat atas. Saya nak cerita dekat sini, harga kalau dia duduk kat atas, dia breakout, dia datang daripada bawah, dia naik ke atas, tak apa, dia nak naik lagi. Itu yang saya nak bagi tahu. Tapi banyak orang takut bila dah untung sikit orang akan jual. Itu satu kesilapan besar lah. Dan orang cukup berani dengan counter macam ni. Counter yang turun banyak, kemudian orang nak buat pembelian. Contoh banyak turun macam ni kan. So orang kata dia nak naik balik. Kalau anda faham konsep support resistance, bahawa kalau satu-satu counter itu dia close di bawah support, dia turun, dia cross support, insyaAllah dia akan turun lagi. Sebab apa? Kita kena faham saham ni didominasikan oleh orang yang macam mana. Kalau orang jenis teknikal ni, dia tengok counter-counter yang cross support macam ni, dia dah tak berminat dah. Terus terang saya beritahu, orang teknikal dia tak berapa berminat. Tengok juga fundamental dia, kalau strong mungkin boleh naik balik. Kalau jadi macam SOX, strong macam mana pun tak naik-naik lagi sampai kelar. Nampak tak? Dulu punya cerita sampai kelar jadi macam ni.
Nah, ini apa sentuh sedikit basic yang saya nak terangkan kepada anda. Okey, banyak lagi. Ini baru sedikit saja. Okey, sudah 10 minit saya tamatkan setakat ni. Okey, insya-Allah bertemu di next video. Okey, ada lagi yang saya nak kongsikan kepada anda iaitu scan counter. Mungkin saya akan terangkan kepada anda scan counter menggunakan JSTOC, menggunakan air saham, menggunakan manual Excel. Okey, insya-Allah saya kongsikan kepada anda nanti. Okey, assalamualaikum dan selamat petang.